Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang dibentang kumpulan kami ialah Intan, Fatin, Sarah, saya, Nurin, Ayah, Aina. Tajuk yang dibentangkan pada hari ini kebaran kalian peristiwa bergabung bab 9 tingkatan 4. Kesatuan peristiwa bergabung. Semua kesudahan dalam peristiwa A atau peristiwa B atau kedua peristiwa itu. Simbol dia U biasa tu lah. Lepas tu persilangan peristiwa bergabung, semua kesudahan termasuk kesudahan peristiwa sepunya dalam A dan peristiwa B. Peristiwa bergabung, persilangan tu U terbalik. Okey lah. Okey, next. Formula yang diberi NS besar sama NA besar darab NB besar. NS bermaksud jumlah kesudahan bilangan yang mungkin. NA bermaksud bilangan kesudahan peristiwa A. NB bermaksud bilangan kesudahan peristiwa B. Contoh soalan dia, 5 kepingkat berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak 1 tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan tu maksudnya dia tak boleh ada T, T, E, E, K, K, U, U, N, N. Tak boleh. Lepas tu ruang sampel dia yang diberi, yang kita dapat T, E, T, K, N, U. Lepas tu formula dia kita guna kat sini. NS sama dengan 5 darab 4. Lepas tu total dia 20. So kalau ruang sampel ni mesti ada 20. Patutnya ada 20 lah. Okey dah. Lepas tu sebiji dadu adil dan sekeping cilin dilambung secara serentak. Peristiwa dadu adil. Dadu adil dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau korang tengok dadu biasa ada 6 lah. Lepas tu peristiwa shilling adil, bunga dan nombor. So peristiwa kesudahan dia ada 2. Lepas tu kalau nak guna formula dia, NS sama dengan peristiwa dadu darab peristiwa shilling. Sama dengan 6 darab 2 sama dengan 12. Okey, lepas tu ruang sampel dia. Ruang sampel lepas tu kita list lah. 1B, 2B, 3B, and 6N. Okey, macam tu dah. Senang. Faham tak? Saya consider diorang faham lah cikgu. Faham. Faham. Okey, seterusnya kita masuk peristiwa bersandar dan tak bersandar. Bersandar ni merujuk kepada bersandar ni apabila peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. So bersandar ni maksudnya macam ada kaitan lah antara satu sama lain. So kalau ada apa-apa perubahan dekat peristiwa A, ia akan memberi kesan dekat peristiwa B. Okay, sebaliknya peristiwa tak bersandar, di mana peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. So tak bersandar ni maksudnya dia tak ada kaitan lah antara satu sama lain. So bila ada perubahan dalam peristiwa A, dia tak akan bagi kesan dekat peristiwa B. So next. Cara mengenali peristiwa bersandar. Contoh, 5 kepingkat berlabel dengan huruf B, I, J, A, K dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan satu demi satu secara rawak tanpa pemulangan. So bila dikata tanpa pemulangan ni, dia merujuk kepada peristiwa bersandar lah, sebab bila pemulangan tak berlaku, dia akan bagi kesan dekat peristiwa yang seterusnya. Okay. Kita tengok ada 5 huruf B, I, J, A, K. 2 kepingkat dikeluarkan satu demi satu. Okay. Kad yang pertama, andaikan kita keluarkan kad yang pertama, kita dapat B. So kad B dikeluarkan dan tanpa pemulangan. So B tak letak balik dalam kotak tu. So total dalam kotak tu tinggal 4 kad je lah kan. So apabila kad kedua dikeluarkan, kemungkinan kita untuk dapat
sama ada dapat huruf I, J, A ataupun K. So itu kita dapat BI, BJ, BA ataupun BK. Sama juga dengan huruf lain. Kalau kad pertama kita ambil huruf I, kad kedua kemungkinan kita akan dapat sama ada huruf B, J ataupun A ataupun K. So hasil ruang sampel yang kita dapat S sama dengan BI, BJ, BA, BK dan seterusnya. So cara pengiraannya N 5 kad darab N 4 kad. 5 kad ni merujuk kepada peristiwa A. So 4 kad tu merujuk kepada peristiwa B di mana salah satu kad telah dikeluarkan tanpa pemulangan yang berlaku. So NS sama dengan 5 darab 4, NS sama dengan 20. Okay, seterusnya. Okay, cara mengenali peristiwa tidak bersandar. Ni soalan yang sama je, cuma diubah sikit. Dua keping kad dikeluarkan satu demi satu secara rawak dengan pemulangan. Tadi tanpa pemulangan, ni dengan pemulangan. So dengan pemulangan ni merujuk kepada peristiwa tidak bersandar lah. So huruf B, I, J, A, K tu dia sama macam tadi, cuma kalau kad pertama kita keluarkan dapat B dan B tu dipulangkan semula ke dalam kotak. So total dalam kotak tu still akan ada 5 kad lah. So kemungkinan apabila kad kedua dikeluarkan, kemungkinan kita akan dapat huruf B tu ada juga. So kita boleh dapat BB, BI, BJ, BA ataupun BK. So samalah macam tadi, cumanya ada dekat ruang sampel dia tambahannya ada DB, II, JJ, AA dengan KK. Itulah beza dia. So pengiraan dia N 5 kad darab N 5 kad. So peristiwa A darab peristiwa B. So dua-dua sama kan. NS sama dengan 5 darab 5, NS sama dengan 25. Next. Next, situasi peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Ni kita nak tahulah peristiwa ni sama ada bersandar ataupun tidak bersandar. Contohnya, sebuah bekas mengandungi 20 biji telur. 4 daripadanya telah rosak. 2 biji telur diambil secara rawak. Peristiwa mendapat kedua-duanya rosak. Okay, so peristiwa ni ialah peristiwa bersandar sebab dalam ayat tu dia tak ada sebut pun tanpa pemulangan ataupun dengan pemulangan. So kita assume dia tanpa pemulangan. Okay. So itulah sebab dia peristiwa bersandar. Seterusnya, sekeping shilling dilambungkan dan sebiji dadu dilontar serentak. Peristiwa mendapat gambar pada shilling dan nombor genap dadu. So ni peristiwa tidak bersandar sebab dia ada dua objek dalam tu, shilling dengan dadu yang dilontar secara serentak. So kedua-dua peristiwa ni tak ada kaitan pun antara satu sama lain. So dia jadi peristiwa tidak bersandar. Sama juga dengan yang bawah tu, dua keping shilling dilambung serentak, peristiwa mendapat nombor pada shilling pertama dan gambar pada shilling kedua. Dia dua objek yang berlainan juga, tapi dua-dua shilling dilambung secara serentak. So dua-dua peristiwa tak ada kaitan antara satu sama lain. So dia dikenali sebagai peristiwa tidak bersandar. Faham kan semua? Faham. 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 Okey, yang seterusnya menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, untuk topik ni kita akan untuk topik ni ada satu lagi rumus. Lepas tu kita akan guna rumus tu untuk nak tahu boleh ke tak guna rumus tu, macam betul ke tak rumus tu. Okey, macam itulah. Okey, konjektor, maksud konjektor ialah kenyataan matematik yang disyaki benar tetapi masih belum jumpa bukti sama ada benar ataupun tidak. Jadi maksudnya
ayat matematik tu, contoh satu ayat matematik tu dia betul tapi dia tak ada bukti. So kita akan guna rumus ni nak tahu sama ada betul ke tak sesuatu soalan tu. Okay. So, hukum pendaraban kebarangkalian. Okay. Inilah rumus tadi yang I mention tadi. Okay. So PA dan PB sama dengan PA darab PB. Okay. PA kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa A. Manakala PB ialah kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa B. So PA ni peristiwa A, PB ni peristiwa B. Okay. Lepas tu lagi satu, kena tahu kalau ada perkataan dan, dia kena guna operasi darab. So PA peristiwa A dan peristiwa B. Okay, lepas tu sekejap. Okay, Allah. Ni. So kita pergi ke contoh ketiga, buku surat 249, tingkatan 4. Okay, ni contoh ketiga. Contoh 3 dalam bab tu. Okay, so A, sebuah kotak F mengandungi 7 keperingkat berlabel P, A, M, E, R, A, N. Okay. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 keperingkat berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8 dan 11. Okay. Sekeperingkat dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. So kita tahu dah kat sini kotak F dengan kotak G, dua objek yang berbeza. Maka ia adalah peristiwa yang tak bersandar sebab dua objek yang berbeza. Okay. So kita pergi soalan tu. Tentusakan konjektur rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay. So kita, ni pameran, kita dah senaraikan dah pameran 7 huruf kotak F, nombor genap 5 keperingkat kotak G. Okay. So dia nak, dia nak konjektur rumus kebarangkalian untuk huruf P dan nombor genap. So kita masukkanlah, kita guna rumus tadi. P peristiwa A bersandar P peristiwa peristiwa A dengan peristiwa B, peristiwa A dan B. So P ni kan huruf P kan. So satu huruf je. So ni untuk peristiwa A dan nombor genap. Nombor genap ni peristiwa B. Okay. So sama dengan peristiwa P, kad P darab dengan peristiwa nombor genap. Okay. Maka kita akan dapat 1/7 darab 2/5. Okay. Kenapa 1/7? Sebab kan dia minta P. So P 1. Kan dia sekeping kan P kat sini. So P per dengan 7. So P per dengan 7. Sebab itulah dia P per dengan 7. So darab pula dengan 2/5. Kenapa dia 2/5? Sebab kan dia minta nombor genap. Ni nombor 3 nombor ganjil, nombor 5 nombor ganjil, 6, 8 genap, 11 ganjil. So dia 2 je. So darab 2/5. Maka dapat 2/35. Okay, ini rumus untuk hukum pendaraban tadi. Tapi kalau nak guna rumus yang awal sekali, boleh juga. Macam ni kan. N 7 kad darab dengan N 5 kad. So dapat 7/5 7 darab 5 darab 35. Okay. Okay. Lepas tu kan dia minta P dan nombor genap. So P dekat dalam kotak F ni ada satu P dia kan. So kita letak P. Lepas tu dalam kotak G ada dua pilihan dia kan. So P6 dan P8. So ada dua kebarangkalian dia. So bila dua kebarangkalian, kita per dengan keseluruhan, bukan keseluruhan, ruangan sampel. Maka dapat 2/35. Okay, itu je. Saya serahkan kepada Intan. Okay, saya akan membentangkan tentang menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bergabung dan peristiwa tidak bergabung. Next, kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel
dengan nombor 3579 dan kad berlabel XYZ. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Okey, kesudahan faktor bagi 9. So kita nak cari faktor bagi 9. So faktor bagi 9 adalah 3, 9. So ada 2. 2 per 4. 2 per 4 tu kenapa? Sebab 2 daripada 2 faktor tu sebab tu typo. Oh, 2 daripada 4. Lepas tu kita nak cari huruf Z pula. X, Y, Z. 1 daripada 3. So faktor bagi 9 adalah 2 per 4 darab faktor bagi huruf Z darab 1 per 3. So 2 per 4 darab 1 per 3 sama dengan 2 per 12. Potong-potong dapat 1 per 16. Okey dah. Lepas tu sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Warna guli dicatat. 8, kenapa 8 per 9? Sebab kita nak cari 8 buah biji guli hijau daripada ada 9 buah biji guli. So kita nak cari 8 biji guli hijau. Lepas tu 1 biji guli merah 1 per 9 daripada semua. So bagi-bagikan 7 per 8 ni 1 per 8, 8 per 8. Next. So hitung keberhasilan kalian mendapat guli kedua berwarna merah. So 8 per 9 darab 1 per 8 sama dengan 8 per 72. Jadinya potong-potong 1 per 9. Hitung kebarang kalian mendapat kedua-dua guli kedua berwarna dapat 8 per 9 darab 7 per 8 jadi 56 per 72. Okay. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya ialah membezakan peristiwa saling eksklusif dan saling tidak eksklusif. Okay, kita diberi gambar rajah van. Lepas kita ada set T, U dengan V. Dalam dia ada elemen. Okay, kalau dalam set T ada elemen lagi. Ada elemen 2, 6 dan 8 termasuk dengan 4. Lepas tu kalau set U ada 4, 1 dengan 9 dan V ada 193. Di luar set tu ada 5 dengan 7. Okay. Okay, lepas tu belum lagi. Okay, lepas tu dia bagi T ialah peristiwa mendapat nombor genap. Okay, semua yang ada dekat T tu nombor genap kan? Okay, 2, 6, 8 dengan 4. Okay, lepas tu U dia cakap ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okay, kita ada 4, 9 dengan 1. Okay, lepas tu V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9, 1, 9 dengan 3. Okay, lepas tu macam kita nak tahu peristiwa tu saling eksklusif ke saling tidak eksklusif kan? Okay, kalau contohnya kalau dia cakap apa hubungan T dengan U kan, apa peristiwa dia, saling eksklusif ke tak saling eksklusif kan. Okay, so kalau T dengan U kan bertindih kan, bertindih dan mempunyai elemen yang sama kan, macam T dengan U apa yang sama, 4. Okay, so kalau bertindih dia ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Saling tidak eksklusif. Okay. Kalau bertindih, saling tidak eksklusif. Kalau tak bertindih, macam T dengan V, dia tak ada perkara yang sama kan. So, dia saling eksklusif. Okay, seterusnya. Okay, kita masuk kepada contoh 6. Muka surat 254 ada dalam buku teks. Okay. Soalan dia berbunyi begini. Okay, seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi peristiwa A, pekerja bergaji kurang daripada 2,500. B, pekerja perlu membayar cukai perdagangan. C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okay, dalam tak silap sajalah, dalam muka surat 254 tu dia ada bagi tahu macam fakta. Dia kata
kalau pekerja yang lebih daripada 34,000 kena bayar cukai perdagangan. Okay, so kita tengok dulu dia minta apa kan. Okay, so dia minta peristiwa A dengan B. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif ataupun saling tidak eksklusif. Okay, lepas tu kita tengok A dengan B. A dengan B, A pekerja bergaji kurang di 2,500. Okay, mula-mula kita kena cari dulu gaji dia untuk setahun. Sebab yang 2,500 ni hanyalah untuk sebulan. So 2,500 darab dengan 12 kita dapat 30,000. Okay, lepas tu kita dah tahu dah A 30,000. B kan tadi cukai perdagangan kena bayar bila lebih 34,000 kan. So A kan kurang daripada 34,000. So dia tak ada benda yang sama ataupun tidak berkaitan antara satu sama lain. So A dengan B saling eksklusif. Saling eksklusif. Okay, so B pula, B dia minta A kurang 2,500 dan juga C pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okay, so insyaAllah kalau 30,000 setahun tu mampu lagi untuk menggunakan kereta pergi bekerja. So A dengan C ada perkaitan, maksudnya dua-dua ada perkaitan antara satu sama lain. So peristiwa dia ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, dan yang terakhir C, apa peristiwa untuk B dengan C? Kalau B kena bayar cukai perdagangan dengan bekerja naik kereta. So kalau 34,000 gaji setahun, insyaAllah mampulah beli kereta dan guna kereta untuk pergi kerja. So dia ada perkaitan juga, jadi peristiwa tidak saling eksklusif. Seterusnya. Okey, yang terakhir. Praktiskan diri 93A. Okey, dia bagi sebiji dadu ada di lambung, senarai peristiwa berikut diberikan. Okay, P peristiwa mendapat nombor lebih besar pada 4 iaitu kalau dadu 5 dengan 6 lah kan. Okay, so Q peristiwa mendapat nombor genap 2, 4, 6. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa dan sempurna 1 dan 4. Okay. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, P dan Q. P dapat nombor lebih daripada lebih daripada 4, so 5 dengan 6. Okay. Q nombor genap. Okay, so ada 5 dengan 6. Okay, P ada 5 dengan 6. Q nombor genap. So 6 kan antara dua tu. Faham kan? Antara dua tu. Maksudnya dia saling, dia ada perkaitan. Jadi jawapan untuk A ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, untuk B pula, P dengan R. Lebih daripada 4, 5 dengan 6. R ialah nombor kuasa sempurna pada 4. Okay, so dia saling bukan. P tadi kan 5 dengan 6. R tadi kita ada 1 dengan 4. So tak ada perkaitan, jadi peristiwa saling eksklusif. Dan C, Q nombor genap 2, 4, 6. R nombor kuasa sempurna kita ada 1 dengan 4. So dia ada perkaitan, jadi C ialah tidak saling eksklusif. Okey, yang seterusnya kita nak mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita patutnya gambar yang belah kiri ni patutnya eksklusif tapi tak apalah. Okey, cara nak kira peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa eksklusif kita kira je dalam A tu ada berapa dan dalam B tu ada berapa. So nanti kita dapat PA tambah PB. Okey, untuk peristiwa tidak saling eksklusif pula, untuk nak kira kebarangkalian dia, mula kita kira PA, lepas tu kita kira PB, lepas tu nanti kita tambah je PA dan PB. Lepas tu kita kira persilangan A dan B. So nanti kita tolak PA atau B. So nanti kita buat PA tambah PB tolak dengan P atau P, A atau B. Okay, next. Okay, ni contoh soalan dia. Okay, dekat bawah ni dia bagi gambar Raja Van yang menunjukkan hubungan antara set semesta A
B dan C. Okay, macam yang kita tengok dalam A ialah nombor genap 2, 4, 6 dan 8. B ialah nombor gandaan 5 dan C ialah nombor perdana dan dari luar A, B, C tu tapi di dalam gambar raja Venn juga ialah nombor 1 dan 9. Okay, soalan dia cakap satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okay, yang A, dia minta satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Macam yang kita tahu, nombor genap kat sini ialah dalam bulatan A iaitu 2, 4, 6 dan 8. Okay, dan nombor gandaan 5 ada satu je iaitu B tu kan. Okay, kita tengok kat sebelah gambar raja Venn yang bawah tu, dia lorekkan bulatan A tu 2, 4, 6, 8 dan dilorekkan juga yang B tu nombor 5. Kalau kita kira dalam bulatan A tu ada 4 nilai nombor iaitu 2, 4, 6 dan 8 dan B pula ada satu je iaitu 5 kan. So tadi ada 4 satu, ada 4 nombor. Lepas tu yang ni ada satu nombor, kita tambahkan je dapat 5 dan kita kira total keseluruhan nombor dalam gambar raja Venn tu ada 9. Jadi kita dapat 5/9. Okay, seterusnya. Belum. Seterusnya. Menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa saling tidak eksklusif. Next. Contoh 9. 5 kepingkat yang berlabel CINTA dimasukkan dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel konsonan A, berlabel konsonan atau A, peristiwa konsonan atau huruf A. So, kalau atau ni kita guna kesatuan. Kalau kesatuan kita kena tambah. So, dalam CINTA tu kita ada 3 konsonan dengan satu huruf A. 3/5 tambah 1/5. Kita dapat 4/5. Kalau contoh peristiwa saling tak eksklusif pula, Zalifah dan Maren masing-masing makan 5/7 dan 3/5. So kita tambah dapat 46/35. Benda ni lebih daripada 1. So dia berlaku persilangan. Lepas tu kita nak kira persilangan dia tu. Peristiwa Zalifah darab peristiwa Maren, kita dapat 37. 37 tu nilai yang bersilang. Lepas tu, dalam gambar rajah Venn tu, kita letak nilai 37. Dalam bulatan Zalifah tu, 5/7 tolak 57 tolak 37 dapat 27. Bila dah dapat semua nilai tu, kita tambah dapat 31/35. Tapi dia tak cukup 1 lagi. So, 1 tolak 31/35 dapat 4/35. 4/35 tu jumlah yang diorang tak makan. Next. Hitung kebarangkalian Zalifah dan Maren makan cendol. Masing-masing ialah 5/7 dan 3/5. So, peristiwa Zalifah, tambahlah semua nombor yang ada dekat situ. Kecuali yang 4/35 tu, kita dapat 31/36. 35. Ada soalan tak? Tiada. Ya, tiada. Tiada.